Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya ingin berkongsi apakah perbezaan di antara covariance based structural equation modeling dan juga variance based structural equation modeling. Okey, untuk makluman, structural equation modeling ni sebenarnya mempunyai dua jenis, iaitu covariance based structural equation modeling dan juga satu lagi ialah variance based structural equation modeling. Untuk covariance based structural equation modeling ni selalunya kita boleh dapat melalui beberapa software seperti software AMOS, M+, EQS, Lavaan dan sebagainya. Manakala untuk variance based structural equation modeling ni kita boleh dapati melalui software Smart PLS, PLS GUI, Walk PLS, Edenco dan sebagainya. Untuk covariance based structural equation modeling ni sebenarnya boleh juga dibahagikan kepada beberapa bahagian berdasarkan estimator yang digunakan. Dan kebiasaannya dalam software AMOS dia dah default untuk MLE, Maximum Likelihood Estimator, di mana MLE dianggap sebagai salah satu estimator yang robust. Robust ini maksudnya estimator yang tidak ada sensitivity, yang kurang ada sensitif dari segi walaupun diuji dengan pelbagai senario sama adakah ada data tidak normal, kita masih boleh menggunakan metod MLE. Walau bagaimanapun MLE adalah salah satu daripada parametric assumption di mana beberapa assumption yang perlu kita laksanakan. Okey, manakala untuk variable based structural equation modeling ni sebenarnya ada beberapa metod, iaitu partially square structural equation modeling, partially square regression analysis PLSR. Satu lagi kita boleh guna dipanggil generalized structure component analysis yang mula diperkenalkan pada tahun 2004. Sebenarnya dalam kalangan variance based structural equation modeling ini, partially square structural equation modeling atau beberapa researcher menganggap partially square path modeling adalah metod yang paling dikenali berbanding dengan metod-metod yang lain. Disebabkan metod PLS ni sebenarnya telah muncul pada tahun 1965 bersama-sama dengan covariance based structural equation modeling. Ini bermakna metod partially square path modeling yang ada dalam software Smart PLS, Edenco dan sebagainya sebenarnya adalah bukan satu metod yang baru dikenali, tapi sebenarnya telah lama muncul. Tapi memandangkan pada masa itu Carl Jorescott pada tahun 1970 telah mempopularkan metod covariance based structural equation modeling menerusi software yang pada ketika itu menggunakan Lisrel software. Jadi disebabkan itulah metod covariance based structural equation modeling mula mendapat tempat dalam kalangan statistician berbanding metod partially square path modeling. Okey, jadi di sini saya senaraikan ke MLE based structural equation modeling adalah robust estimator dan juga sangat sensitif dari segi measurement scale. Apakah yang dimaksudkan dengan measurement scale ini? Measurement scale ini bermaksud data must be interval. Data must be interval ini bermaksud adalah hanya menerima data yang berbentuk continuous scale. Okey, jadi sebenarnya CBCS sebenarnya boleh mengendalikan metod daripada kategori ke scale iaitu ordinal dan juga nominal, tapi kurang bersesuaian dengan MLE. Sebaliknya kita boleh menggunakan metod seperti diagonal weighted least square based CBSAM di mana sangat robust apabila mengendalikan data yang bukan dalam bentuk interval. Begitu juga untuk weighted least square maximum variance based structural equation modeling. Kedua-dua ni diagonal dan juga weighted ni sangat robust dengan situasi apabila melibatkan perbezaan measurement scale, iaitu boleh mengendalikan metod interval, continuous scale dan juga kategori ke scale. Manakala MLE yang dianggap robust juga hanya robust untuk data yang tak normal. Boleh juga digunakan menggunakan MLE. Okey, jadi satu lagi GLS, Generalized Least Square Based CBSAM, memerlukan data must be normal. Data must be normal ni maksudnya apabila data yang kita terlalu normal, kita boleh menggunakan GLS. Lagi satu ialah asymptotic distribution function, distribution free. Asymptotic distribution free ni tidak memerlukan data tak normal dan tapi memerlukan at least 500 sample size untuk mengendalikan metod ini. Jadi sample size yang agak besar ni sangat sukar untuk digunakan apabila kita menggunakan ADF based CBSAM. Dan last sekali ialah ULS based CBSAM.
juga memerlukan data tidak memerlukan norma dan tiada limited sample size yang diperlukan. Selalunya kita memerlukan at least 100 sample size dan data juga tidak normal. Berbanding untuk VB-SAM ni, PLS diperkenalkan pada tahun 1965 oleh Herman Ward dan sekedar kemudiannya telah diwarisi oleh anaknya Svante Ward. Dan sebelum ni dan selepas daripada PLS Partially Square Path Modeling telah pun diubah suai, di-upgrade kepada Consistent PLS yang dibina sejak tahun 2010. Dan kebanyakan software Consistent PLS ni hanya ada dalam beberapa software sahaja, iaitu Smart PLS dan juga Edenco. Consistent PLS ni sebenarnya dicipta oleh anak murid kepada Herman Ward, iaitu Theo Dijkstra. Theo Dijkstra juga merupakan salah satu perintis kepada software Edenco, di mana boleh dapati melalui website lah. Edenco software ni free untuk 1 tahun. Ini adalah PLS regression yang develop daripada anak Herman Ward. Dan seterusnya adalah Weighted PLS PM yang dipopularkan pada tahun 2015 dengan menggunakan Weighted Least Square Estimator. PLS ni sebenarnya menggunakan OLS, tapi telah diubah suai dengan menggunakan WLS Estimator kerana dianggap estimator ni sebenarnya lebih powerful berbanding OLS. Dan pada tahun seterusnya, pada tahun 2004, Generalized Structure Component Analysis menggunakan Alternative Least Square Estimator yang dicipta oleh Huang and Takane. Jadi pada masa ini, Generalized Structure Component Analysis masih lagi dalam di peringkat pembinaan kalau dibandingkan dengan Partial Square Path Modeling yang sememangnya telah fully developed berbanding dengan mana-mana metode komposit yang lain. Seterusnya adalah Regression on Sum Score. Ataupun menggunakan two-stage approach. Jadi metod ni sangat jaranglah kita guna, dan kebanyakan VB-SAM kita selalunya mengenali metod Partially Square Path Modeling menggunakan software Smart PLS. Tapi sebenarnya ada beberapa software lain lah seperti yang saya sebut tadi, iaitu Edenco kita dapat free untuk 1 tahun. Smart PLS kita dapat trial yang 3 version and above, memang kita akan dapat free untuk 1 bulan. Dan selepas tu kita perlu buat pembayaran lah. Boleh buat melalui pembayaran dari segi bulanan ataupun annually, bergantung kepada package yang kita ambil. Jadinya cuma kebanyakan sekarang ni ramai researcher menganggap apabila mereka menghadapi masalah untuk mengendalikan metod menggunakan CB-SAM kerana data tidak normal, sebenarnya tidak sesuai. Berdasarkan komen ni, using PLS-PM over CB-SAM due to non-normal data is inappropriate because CB-SAM also has an estimator that can handle non-normal data and also robust. Apa yang dimasukkan di sini, walaupun PLS dikatakan satu metod yang boleh mengendalikan data yang tidak normal dan juga normal, itu bukanlah merupakan salah satu jalan penyelesaian untuk kita memilih PLS berbanding CB-SAM. Dari segi ketepatan data, dari segi ketepatan result yang lebih dipercayai, CB-SAM lebih powerful. Itu dibuktikan dengan beberapa paper yang telah diterbitkan dalam Organizational Research Method, malah mana-mana research method journal menganggap MLE, iaitu Maximal Likelihood Estimator, adalah dianggap estimator yang paling established dan paling powerful berbanding dengan OLS yang merupakan estimator yang paling lemah dalam menghasilkan estimate. Jadi, setengah researcher menganggap menggunakan PLS hanya disebabkan data tidak normal adalah tidak tepat kerana masih lagi ada beberapa estimator dalam CB-SAM yang boleh menggunakan data yang tidak normal seperti ADF, tapi mungkin agak besar saiznya kerana memerlukan at least 500 sample size. Jadi sekiranya kita punya sampel yang lebih sedikit, kita boleh memilih sama ada untuk menggunakan unweighted least square based CB-SAM yang juga ada dalam software AMOS. Dan seterusnya, insufficient of sample size can be used with two-stage least square regression available in SPSS. Sekiranya kita tidak mempunyai sampel yang tidak cukup, tidak bermakna kita menggunakan VB-SAM. Small sample size bukan menunjukkan bahawa kita mesti menggunakan PLS-SAM. Sebab dalam kajian melalui Bolden pada tahun 2013 telah membuktikan
bahawa result daripada two-stage least square mampu menandingi MLE based CBSAM. Two-stage sebenarnya wujud dalam software SPSS. Jadi tidak hairanlah kalau kita tadi agak menghairankanlah kalau sekiranya kita menggunakan PLS disebabkan sampel size yang sedikit, data tidak normal. Sedangkan pada hakikatnya PLS ni sebenarnya dicipta untuk exploratory, manakala CBSAM sebenarnya dicipta untuk confirmatory study. Jadi mungkin dalam kalangan researcher yang agak kurang pasti, agak kurang memahami apakah yang dimaksudkan dengan confirmatory dan juga exploratory akan dibincangkan kemudian. Okey, dan seterusnya, using VBSAM for small sample from large population is also inappropriate. Jadi kebanyakan kita, walaupun PLS ni dikenali sebagai satu metod yang boleh mengendalikan small sample size, tidak bermakna researcher boleh menggunakan sample size yang sedikit. Sebagai contohnya, Chen pada tahun 1999 berkata bahawa PLS-SAM boleh mengendalikan metode at least 20, sekurang-kurangnya 20 sample size. Agak sedikit, tapi sampel itu hanya boleh diterima sekiranya population kita tidak besar. Sebagai contoh, population kita yang agak sedikit iaitu hanya melibatkan 100 population sahaja, 100 population. Jadi kita mungkin memerlukan sampel yang agak sedikit lah, mungkin dalam around 20 to 30 of sample size. Jadi kalau kita mempunyai data populasi yang sangat ramai ataupun melebihi 1,000, tidak memadai lah kalau kita menggunakan PLS hanya disebabkan data kita adalah dikategorikan sebagai small sample. Sedangkan PLS dicipta bukanlah untuk non-normal dan juga bukanlah untuk small sample size, tapi sebenarnya menjadi pelengkap ataupun sebagai salah satu jalan alternatif kepada CBSAM sekiranya kajian kita tidak memenuhi keperluan confirmatory study. Jadi sekiranya tidak memenuhi confirmatory study, kita mempunyai satu pilihan lain iaitu VBSAM. Sepatutnya kita perlu menjadikan VBSAM dan CBSAM adalah saling melengkapi antara satu sama lain, iaitu sekiranya data kita normal dan kita menggunakan dan kajian kita berasaskan confirmatory study, yes, kita perlu menggunakan CBSAM. Tapi sekiranya data kita ni tidak normal ataupun punya sample size yang sangat sedikit, kita menggunakan PLS itu adalah salah satu justifikasi yang sangat lemah di mana Hare, Marcos Suster ataupun Ringer yang merupakan pelopor kepada Smart PLS juga tidak bersetuju dengan cadangan tersebut. Jadi kebanyakan ramai researcher yang menyalahgunakan PLS dan menganggap PLS yang lebih powerful berbanding CBSAM itu adalah tidak tepat. Ianya sebenarnya bergantung kepada jenis kajian kita, karakter kajian kita. Adakah kajian kita ni berbentuk confirmatory ataupun exploratory? Okay, itu sajalah untuk buat masa sekarang ini sebagai perbincangan awal mengenai perbezaan CBSAM dan VBSAM. Sekian.